Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizah binti Tayyub. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan tajuk wanita sebagai wakil rakyat menurut siasah syariah. Siapakah wakil rakyat? Baik, wakil rakyat ni adalah seorang yang dipilih dalam pilihan raya untuk menjadi wakil penduduk di kawasan pilihan rayanya. Mereka ni mempunyai tanggungjawab yang penting, iaitu untuk menyuarakan masalah masyarakat di kawasan yang mereka wakili serta berperanan dalam penggubalan undang-undang. Seseorang wakil rakyat mungkin adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri, yakni ADUN atau ahli parlimen. Wakil rakyat adalah menjadi juru cakap rakyat yang diwakilinya dan beliau mempunyai satu kerusi di Dewan Undangan Negeri atau di Dewan Rakyat, yakni di parlimen. Bentuk penglibatan wanita dalam politik menurut siasah ni ada dua bentuk utama penglibatan dalam politik yang dinyatakan oleh ahli fiqh dalam pembahagian bidang kuasa wanita dalam urusan luarnya kepada dua bidang kuasa. Dua bidang kuasa tersebut dinamakan sebagai wilayah khassah dan wilayah ammah. Bentuk yang pertama ialah wilayah ammah. Wilayah ammah ni, ruang lingkup kuasa wilayah ammah ni adalah besar dari sudut ia melibatkan jawatan-jawatan tertinggi negara dan keputusan yang dihasilkan akan melibatkan seluruh masyarakat atau penglibatannya yang bersifat langsung dalam proses politik. Antara jawatan utama yang berada di bawah kategori wilayah ammah ni adalah jawatan yang di-Pertuan Agong. Dengan tanggungjawab yang berat itu, jumhur ulama sepakat mensyaratkan hanya lelaki untuk jawatan sebagai ketua negara. Melihat kepada kedudukan ini, dapatlah disimpulkan bahawa ketua tertinggi negara ini adalah yang di-Pertuan Agong, dan dengan itu saya berpendapat bahawa wanita tidak diharuskan menjadi ketua negara di Malaysia kerana jawatan yang di-Pertuan Agong ni tidak dipertandingkan. Malah sekiranya jawatan yang dipertandingkan sekalipun, kita perlulah berpegang kepada pandangan ijma' ulama'. Untuk yang kedua ialah wilayah khassah. Wilayah khassah ni merupakan penglibatan wanita secara tidak langsung, iaitu apabila wanita hanya menceburkan diri dalam lapangan politik yang kecil seperti membantu urusan-urusan politik sebagai pentadbir, terlibat dalam hal ehwal perkeranian, pengkritik politik, penganalisis politik, mendengar ceramah politik dan sebagainya. Wilayah khassah ni juga merujuk kepada kuasa politik wanita yang berkait rapat dengan politik mereka seperti jawatan sebagai ketua pergerakan wanita, menteri hal ehwal wanita dan lain-lain. Okey, jadinya wakil rakyat adalah merupakan kategori jawatan yang berada di bawah wilayah khassah. Seterusnya kita pergi kepada dalil larangan wanita sebagai wakil rakyat. Dalil yang pertama iaitu surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Dalil yang kedua daripada surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya di segala perkara yang kecil. Terdapat juga dalil yang membenarkan wanita sebagai wakil rakyat. Dalil yang menyokong yang pertama adalah surah At-Taubah ayat 71, maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Dalil yang menyokong wanita sebagai wakil rakyat yang kedua adalah surah Ali Imran ayat 104. Maksudnya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seterusnya, dalil yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey, seterusnya sejarah Islam penglibatan wanita dalam bidang politik. Yang pertama, keagungan Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabak. Di sini kita dapati sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan keupayaan wanita dalam berpolitik pada ketika itu, atau paling tidak membuktikan bahawa wanita juga berperanan dalam mencorakkan politik sesebuah negara. Yang kedua, wanita juga tidak asing dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kedudukan mereka dalam peperangan. Sebagai contoh, Ummu Salamah yang memberi pandangan dalam peperangan Hudaibiyah. Yang ketiga, keputusan baginda Rasulullah SAW yang telah membenarkan kaum wanita untuk membantu kaum lelaki dalam peperangan. Walaupun dilihat sebagai bekerja di balik tabir, namun cukup untuk menjadi bukti pengiktirafan terhadap peranan wanita dalam bidang politik. Motivasi yang tinggi selain aspek penjagaan yang dilaksanakan oleh wanita dalam peperangan, antaranya peperangan Uhud dan Hunain, terbukti melicinkan urusan dakwah dan menyelamatkan kedudukan masyarakat Islam pada satu ketika dahulu dari terus ditindas dan dihina oleh kaum musyrikin. Ini adalah aspek penting pada ketika itu, dan di sinilah kemaslahatan yang barangkali dilihat oleh baginda Rasulullah SAW apabila baginda menerima pandangan dan menerima sumbangan wanita walaupun mereka mempunyai komitmen dalam rumah tangga. Seterusnya, syarat-syarat bagi wanita yang bersangkutan sebagai calon atau wakil rakyat. Syarat yang pertama, hendaklah tugas sebagai wakil rakyat tersebut tidak melanggar syarat. Persoalan wanita menjadi calon ataupun wakil rakyat ni adalah merupakan persoalan ijtihadiyah. Hukumnya adalah melihat kepada suasana dan maslahat, yakni hajat semasa. Tak syak lagi realiti hari ini memerlukan penglibatan wanita ni sebagai bagi membela maruah wanita Islam agar tidak terus dipelekeh oleh musuh-musuh Islam. Syarat yang kedua, tugas sebagai wakil rakyat perlulah sesuai dengan tabi'i kewanitaan dan melihara kehormatan wanita. Okey, baik. Berkenaan dengan sesuai dengan tabi'i kewanitaan dan juga kehormatan wanita ni telah dinyatakan sebelum ni bahawa tugas sebagai calon atau wakil rakyat ni tidaklah melibatkan kerja-kerja berat ataupun lasak. Sebaliknya, ia lebih kepada menggunakan daya intelektual dan kecekapan bertindak. Oleh itu, mereka sepatutnya diberikan ruang untuk menjadi wakil rakyat. Seterusnya, hendaklah tugas sebagai wakil rakyat tersebut tidak menjejaskan tanggungjawabnya sebagai isteri atau ibu. Okey, dari sudut keseimbangan di antara tugas sebagai ahli politik dan sebagai isteri ataupun ibu, ianya bergantung kepada sejauh mana seseorang calon atau wakil rakyat itu mampu mengagihkan masanya sebaik mungkin agar tanggungjawab asasinya tidak terabai. Ini bermakna untuk mengekalkan keseimbangan sebagai ahli politik ataupun sebagai isteri ataupun sebagai ibu adalah terletak kepada individu itu sendiri. Okey, syarat yang seterusnya, mestilah tugas sebagai wakil rakyat ni tidak menyempitkan peluang untuk kaum lelaki bekerja. Ini kerana kita melihatkan bahawa bilangan wanita yang terlibat dalam politik di sesebuah negara adalah terlalu kecil peratusnya. Bahkan penglibatan mereka dalam konteks siasah syariah bukanlah untuk mendominasi kerusi di parlimen, cuma sekadar memastikan wujudnya wakil rakyat wanita bagi mewakili suara wanita Islam. Beberapa prinsip berkenaan dengan siasah syariah yang membenarkan penglibatan wanita sebagai wakil rakyat.
Yang pertama adalah maslahah, iaitu apabila seseorang wanita yang menjadi wakil rakyat dan bertanggungjawab sebagai wakil kepada wanita Islam yang lain, maka kepentingan atau maslahatnya di sini adalah untuk menyuarakan hak-hak wanita serta menjawab segala persoalan yang bersangkutan dengan hal ehwal kewanitaan. Prinsip yang kedua ialah maqasid syariah. Apabila Islam sendiri mengiktiraf hak berpolitik bagi kaum wanita, justeru mereka boleh mengundi dan diundi dalam mana-mana pilihan raya, kerana tiada nas yang putus atau qat'i menghalang pelibatan mereka. Bahkan dalam ayat 71 surah At-Taubah dan ayat 104 daripada surah Ali Imran memberi isyarat jelas tentang keharusan wanita melibatkan diri sebagai wakil rakyat. Prinsip yang terakhir iaitu uruf, kerana pelibatan wanita sebagai wakil rakyat ni ia termasuk dalam perkara ijtihadiyah yang mana mengambil kira faktor setempat dan perubahan masa. Sehubungan itu, sekiranya situasi perjalanan pilihan raya di sesebuah negara dan suasana persekitaran lebih banyak mendatangkan risiko negatif kepada calon wanita berbanding dengan kemaslahatan, maka keharusan tersebut perlu dilihat kembali. Okey, kesimpulannya, menurut syarat-syarat dan prosedur siasah syariah, wanita ni boleh terlibat sebagai calon dalam pilihan raya dan menjadi wakil rakyat dengan syarat mereka perlulah mematuhi etika dan disiplin tertentu sebagaimana yang telah digariskan agar maslahah diri, keluarga dan masyarakat sentiasa terjaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.